Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Hari ni akak tak nak cakap banyak, akak nak ceritakan satu kisah seram. Tapi sebelum tu akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebelum tu, korang kalau ada kisah-kisah seram nak share, korang boleh emailkan kepada Cengkeh Channel. Jom bersama dengan akak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Cerita kali ini berkenaan dengan perkara yang kurang menyeronokkan. Apabila hijab terbuka, Nila, bila seseorang tu hijab terbuka memang tak berapa seronok. Akak gelarkan seseorang ni sebagai Syahir, bukan nama sebenar. Hobi Syahir ni dia suka memancing. Selain dia duduk je dekat perpustakaan berjam-rejam dia baca buku, itulah hobi dia. Dua hobi yang mungkin agak membosankan bagi kita, tapi pada Syahir sangat-sangat menenangkan fikiran dia. Memancing tu membuatkan Syahir dia pergi hampir ke merata tempat. Asal ada je tempat yang bagus, yang menarik, yang banyak ikan, kalau ada kelampangan je, Syahir dia akan pergi. Sama ada dia pergi dengan keluarga ataupun dengan sahabat memancing dia. Jika datang mood dia nak memancing, tak perlulah pergi jauh pun. Sebab rumah Syahir hanya 20 minit je perjalanan ke tepi pantai dan juga sungai. Malahan, terdapat juga beberapa rakit yang sangat popular yang sering dikunjungi oleh kaki-kaki pancing dari seluruh Malaysia. Best kan korang? Okey, cukup cerita berkenaan dengan hobi Syahir tu. Mari kita selami kisah mistik yang berkait dengan hobi Syahir ni. 5 tahun yang lepas, tahun bila tu akak tak tahulah, geng memancing dak Syahir ni, dia tanpa pengetahuan si Syahir dia dah menempah beberapa bilik dekat salah satu rakit yang terdapat dekat kawasan perumahan Syahir. Dalam banyak-banyak rakit yang agak jauh jugalah yang mereka tu tempah. Tapi pemandangan dia cantik, jauh-jauh pun cun. Ikan pun boleh tahan banyak. Dan owner pun memang dah biasa dah dengan mereka tu. Nak buat surprise birthday Syahir lah katanya. Bila Syahir ni cek tarikh dia, terkena pula pada tarikh majlis perkahwinan sepupu dia dinilai. Tapi tak sedap lah pula kan bila tak dapat nak layan mereka yang akan turun ke Johor. Setelah Syahir ni dia susun atur semuanya, alhamdulillah untuk kedua-dua aktiviti tu insya-Allah dia dapat kot join. Cukuplah sehari semalam je dia dekat atas rakit dan keesokan paginya pula Syahir akan bawa ibu bapa dia pergi ke nilai. Janji dua-duanya puas hati. Dia dapat penuhi permintaan daripada kedua-dua belah pihak. Kejadian mistik bermula apabila Syahir ni dia nak bertolak balik ke rumah dia. Sebelum tu, biar akak terangkan keadaan perjalanan untuk pergi ke rakit yang mereka sewa tu. Dia macam ni tau. Mereka nak ke rakit tersebut, mereka perlu melalui kawasan perkampungan dahulu. Kemudian, kena susur dekat tepi empangan dan mereka akan bertemu dengan simpang 4. Untuk mereka lalui. Lepas tu kawasan ladang kelapa sawit dan juga ladang ubi kayu. Dan akhirnya barulah mereka tu akan jumpa dengan lorong tanah merah untuk masuk ke kawasan jeti untuk pergi ke rakit-rakit yang berada di sekitarnya tu.
di sekitar sungai itulah. Dan sepanjang perjalanan bermula dari Empangan hinggalah ke JT, tak ada sebiji rumah pun korang. Takkan jumpa dengan rumah, takkan. Dapat tak gambarannya macam mana tu korang? Syahir dia bertolak balik masa tu sangat lewat dari masa yang dia tetapkan. Memang betul lewat. Almaklumlah, sambil memancing, sambil berseronok buat sambutan birthday dia kan. Nasib baiklah yang Tuan Empunya rakit tu dah biasa dah dengan mereka ni. Jadi bila mereka minta untuk hantar ke darat pada pukul 2 pagi, owner rakit tu dia okey je. Perancangannya Syahir, dia sendirian je yang akan balik ke darat. Tapi memandangkan gerai makan dekat atas rakit tu tutup dalam banyak-banyak hari tu jugalah, kena hari tu jugalah tutup. Jadinya geng-geng memancing Syahir ni dia tak nak kebuluran. Tak cukuplah sekadar nak makan kek dengan jajan, lepas tu nak makan Maggi. Itu pun dia dah rasa muak sangat dengan geng-geng dia. Jadi mereka berlima, tak termasuk Abang Man, si pemandu bot tau. Mereka berlima naik ke darat. Tinggal 3 orang je yang kemaruk sangat memancing, duk memancing dekat atas rakit. Syahir dia akan balik semula ke rumah dan yang lain dia akan pergi ke restoran mamak yang berdekatan untuk beli nasi dengan beli mi goreng. Syahir kan dia pergi semalaman je, so dia memang nak balik lah. Syahir dia gerak dulu sorang-sorang dia je. Bila dah sampai ke darat, dia berlima lah. Sebabnya masa tu mereka yang lain tu masih lagi sedang berbincang dengan Abang Man ni, sama ada nak bawa Abang Man ni sekali ke restoran ataupun nak tunggu je mereka-mereka yang bertiga yang ada kat JT tu. Terbitlah sedikit rasa riak di hati Syahir ni. Ini tempat aku. Lagipun makhluk-makhluk yang mistik ni bukan asing lagi untuk aku. Setakat nak drive malam-malam gelap-gelap redah ladang dengan Empangan ni, apa dah hal? Macam tu sekali si Syahir ni dia bisikkan pada hati dia. Tapi alhamdulillah lah, sepanjang perjalanan dari JT sampailah ke kawasan kampung, tak ada gangguan yang kuat pun yang Syahir alami. Sekadarnya dia nampak adalah 2-3 benda tu macam terbang. Lepas tu ada juga yang berdiri dekat tepi jalan. Itu je lah. Itu je. Tapi bila sampai ke simpang rumah dia, salah seorang dari kawan Syahir ni yang ikut naik ke darat. Syahir ni dia dah berpecah kan akak cakap. Syahir dia ikut balik, dia balik ke rumah seorang. Yang kawan-kawan ni pergi cari makan kan. So salah seorang ni nama dia Wis. Wis ni dia menghubungi Syahir. Weh Syahir, kau dah sampai mana? Kereta Didi rosak ni. Tiba-tiba je enjin ni mati dekat ladang ubi kayu. Tak sempat Syahir ni nak jawab salam kan. Laju je si Wis tu melaporkan kejadian. Lepas tu Syahir pun cakap lah, dah cuba start semula tak? Abang Man ikut korang tak? Soal si Syahir ni. Tak, Abang Man tak ikut. Dah cuba banyak kali start dah, tak boleh. Aku dah call Abang Man, tapi dia tak jawab lah pula. Datang sini lah weh. Ada nada cemas pada suara rakan dia tu. Syahir pun dia tak fikir panjang lah. Dia terus berpatah balik kepada rakan-rakan dia tu. Mata dia dah mula rasa kuyu sangat masa dia nak drive pergi kepada mereka. Jadi Syahir ni dia pasang CD yang sedia ada dalam CD player. Dia layan lagu Lenny Kravitz. Lepas tu dia memekik lah. Dia menyanyi dekat awal pagi tu. Otak dia masa tu dia tak fikir apa-apa pun. Janji dia dapat hilangkan rasa mengantuk dan dia boleh segera sampai dekat kawan-kawan dia tu. Bila dia sampai dekat kawasan Empangan, tiba-tiba kawasan tu diselubungi dengan kabus. Dalam hati dia terdetik, tak pernah-pernah pun berkabus, kali ni berkabuslah pula. Tapi dia masih cuba bersangka baik tau. Mungkin sebab dah pukul 2.30 pagi kot, cuaca sejuk lek lah. Memang berkabus lah. Dalam 5 minit kemudian, Syahir dia sampai dekat simpang untuk masuk ke ladang kelapa sawit. Secara spontan, Syahir ni dia toleh ke kiri. Tak nampak pula jalan masuk ke lorong kiri. Sekali lagi Syahir dia cuba bersangka baik. Mungkin kabus ni dah buatkan pandangan dia tu agak kabur. Bila dia belok ke kanan, dia masuk ke ladang kelapa sawit. Mata Syahir ni dia dah jadi makin mengantuk tau.
Jadi Syahir, dia toleh ke kiri dan dia toleh ke kanan. Dia nak menghilangkan rasa mengantuk sangatnya tu. Baru dia Syahir perasan. Tinggi-tinggi juga pokok kelapa sawit kat ladang ni ya. Tadi rasanya macam tak berapa tinggi. Kenapa sekarang ni tinggi? Jadi pelik. Situasinya dah berbeza. Syahir dia perlahankan sikit suara radio dia bila dia terasa agak lama memandu dekat kawasan ladang kelapa sawit tu. Selalunya dalam 10 minit je akan masuk ke kawasan ladang ubi kayu. Syahir dia cuba juga hubungi kawan-kawan dia beberapa kali tapi tak ada yang jawab pun. Membuatkan dia tu rasa semakin tak senang hati. Ada yang nak bergurau ke ni? Mentang-mentang lah kan birthday dia, takkanlah nak perang kat dia ke? Macam tu. Tak lama selepas tu, Wis menghubungi Syahir. Segeralah Syahir tu dia bertanyakan kepada mereka ni. Dalam gelak-gelak, Wis tu jawab, "Mana kau ni? Kami sejuk kat sini. Kami sejuk ni. Lagi dia gelak dan gelak. Jap, aku tak tahulah kenapa jauh pula kali ni nak sampai ke ladang ubi." Syahir dia agak mengeluh lah. "Aku macam ada nampak lampu kereta kau ni sayup-sayup jauh. Nanti aku suruh Didi buka lampu juga ya. Cepat sikit, makin sejuk ni." Dia akhiri kata-kata dia tu, kawan dia tu, dengan gelak juga. Tetap juga gelak. "Yelah, tahanlah sikit sejuk tu. Cepatlah suruh Didi bukakan lampu ni. Aku nak tuju hala ke sana ni." "Depan sikit, jalan depan lagi. Kejap lagi nanti kau akan ikut kami. Kau akan rasa sejuk sama macam kami." Macam tu dia gelak. Syahir memang dia tak rasa pelik sebab Wis memang suka tersenyum, suka ketawa. Jadi dia anggap kan Wis memang sengajalah ketawa macam tu. Jadi mudah terhibur. Kadang-kadang lawak juga si Wis tu. Dia suka buat lawak yang tak dijangkau oleh Dek Mindah sesiapa tau. Dia je tiba-tiba buat lawak macam tu. Tak lama lepas tu, dari kejauhan macam tu lah, kelihatan sepasang lampu dinyalakan. Hati Syahir ni dia rasa lega. Syahir dia kuatkanlah semula suara radio kereta dia tu. Lepas tu selaju yang boleh, Syahir tu dia cuba untuk sampai ke arah lampu tu, tempat kawan-kawan dia tu. Kemudian handphone Syahir ni kembali berbunyi. Panggilan dari Kai, seorang lagi kawan dia yang ikut dia naik ke darat. "Hoi, mana kau ni? Kata nak datang. Dekat setengah jam tak muncul-muncul. Tidur ke?" Terkejut jugalah Syahir bila dia disergah macam tu. "Wis dah call kan tadi. Ni pun korang dah buka lampu kereta. Aku nampak dah korang. Tunggulah. Kejap lagi aku sampai lah. Takkan kau tak nampak lampu kereta aku?" "Wis nampak je," jawab Syahir. "Kau jangan nak merapik lah. Luar ni gelap je. Depan pun tak ada apa-apa lampu. Lampu kereta pun kami tak buka. Wis tengah sedap membuta dengan Didi ni kat depan." Balas Kai. "Tak kelakar lah weh." Masa tu terasa segala jenis peluh mula merecik tau pada Syahir ni. "Aku ni jenis buat lawak ke?" Soal dia semula. Macam tu. Aku ni jenis buat lawak, dia boleh melawak macam tu ke? Dah banyak benda bermain dalam fikiran dia. "Ingat, kau tu sorang-sorang je tu. Hati-hati bila drive sorang-sorang kat tempat macam ni. Jangan berani sangat. Ingat Allah." Sambung si kawan dia tu. Bila dia sebut ingat Allah, terus Syahir ni dia tersentak. Masa nak masuk simpang tadi, tak ada lorong masuk ke kiri. Pokok-pokok kelapa sawit masa tu pun dia nampak tinggi-tinggi semacam je. Perjalanan dia pula rasa sangat lama dan sangat jauh. Dari tadi lagi tak sampai-sampai juga kepada rakan-rakan dia, kawan-kawan dia. Walaupun mereka dah pasang lampu kereta. Segeralah si Syahir ni dia berhentikan kereta dia sebab otak dia sedang berhubung, berfikirkan sesuatu. Subhanallah, silap Syahir. Dia terleka. Memekak sangat menyanyi awal pagi dalam suasana yang macam tu. Memang silap dia lah, dia rasa macam tu. Syahir dia tarik nafas panjang-panjang dan dia buat pusingan dia dah dibawa ke tempat lain sebenarnya korang. Sekali lagi Syahir dia tersentak. Depan dia sangat gelap. Lampu dari kereta Syahir seperti tak menyala langsung. Beberapa kali Syahir ni dia switch off, dia switch on, off on, off on.
Masih juga gelap pemandangan dekat depan dia. Syahir dia matikan enjin kereta. Lepas tu dia cuba untuk tenangkan diri dia dalam suasana yang gelap gelita tu. Bila kekuatan dia cuba kumpul, dia laungkan azan. Sambil mata dia dipejamkan, dia laung dengan sepenuh hati. Tak nak dia tengok keadaan dekat luar tu dalam keadaan gelap, dan juga dia tak nak tengok sekiranya ada gangguan dari luar. Syahir dia tekad dia nak minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu Taala untuk lepaskan diri dia dari kealpaan dia tu. Dia tahu dia terleka sangat waktu tu. Dia betul-betul mohon sangat bantuan dari Allah. Habis azan, dan bila Syahir buka mata, barulah dia nampak keadaan dekat sekitar dia. Syahir sebenarnya berada dekat jalan yang seperti jalan lama, dah tak digunakan lagi. Tak fikir panjang Syahir masa tu, dia hidupkan kereta dia dan dia bawa kereta dia sehabis laju. Dia pandu masa tu dia mencari jalan keluar. Timbullah duduk terasa. Tapi Alhamdulillah, tak lama selepas tu Syahir dia ternampak jalan utama dekat tepi empangan. Entah lorong mana yang Syahir masuk tadi, Syahir pun memang dia tak ingat, dia tak tahu. Dan pandangan dia terus dia fokus dekat depan je. Dia dah tak nak tengok dah pada cermin pandang belakang. Dia tak nak tengok dah apa yang dah berlaku kat belakang. 15 minit kemudian Syahir sampai dekat tempat kawan-kawan dia. Masing-masing dah duduk mencangkung dekat tepi kereta, tengah menunggu dia kan. Alhamdulillah, jerit Wis sambil dia pelukkan Syahir. Oh, syukur sangatlah. Kai kata kau macam kena kacau masa nak datang sini. Kau kena kacau ke? Macam tu lah soalan dia. Tu yang kita orang rasa tak sedap hati, tunggu kau kat luar kereta ni. Didi dia menepuk bahu Syahir masa tu sambil-sambil dia sapa, dia tanyakan Syahir. Adalah sikit-sikit. Jawab Syahir sambil dia tersenyum kelak je. Syahir dia pandanglah pada Kai yang masih duduk mencangkung. Masa tu Kai dia tersenyum. Bila Syahir pandang dia pandang balik Syahir, dia senyum. Mereka bertiga ni tak cukup seorang. Syahir dia alihkan pandangan dia ke dekat dalam kereta. Lepas tu dia kelihatanlah masa tu dia tengok Apan sedang menongkat dagu. Apan ni salah seorang jugalah dari mereka yang naik ke darat tu. Tengah menongkat dagu, dia memandang Syahir sambil dia pun tersenyum juga. Syahir kemudiannya dia ikutlah mereka tu duduk mencangkung dekat luar kereta tu. Apa masalah dengan kereta kau ni? Tanya Syahir. Kalau aku cakap mesti kau marah. Bukan rosak, minyak habis. Tersengih Didi. Halah, memang marah lah. Satu perangai dia ni dari zaman belajar suka ambil mudah perkara-perkara yang macam ni. Yang bagusnya umat-umat yang sekereta dengan dia ni pun tak ada nak ingatkan dia untuk isi minyak kereta sebelum nak masuk dekat kawasan ni macam tu. Kawasan yang memang dah tak ada stesen minyak macam tu. Bengang lah si Syahir ni. Aduh, korang tunggu sinilah, aku pergi beli minyak. Syahir dia bangun. Lepas tu dia terniatlah dalam hati dia nak ajak Apan, kawan dia tadi tu, temankan dia pergi beli minyak kereta. Syahir dia bangun. Dia tengok Apan tu dah tak ada dalam kereta. Mana pula si Apan ni? Syahir dia pandanglah sekeliling kan. Lega hati dia bila dia nampak Apan tu tersengih-sengih. Rupanya Apan tu dah berdiri dekat tepi kereta. Korang tunggu sini, kita orang pergi kejap je. Bila dia pusing semula ke arah kereta dia, Apan dah pun berada dalam kereta. Ligat betul si Apan ni. Kejap keluar, kejap dalam, kejap luar dalam. Kita orang, Syahir, kita orang. Didi, dia panggil kelas Syahir sebab Syahir cakap kita orang. Dia dengan Apan, kita orang. Jadi kawan-kawan dia ni rasa pelik, kita orang. Kita orang. Alang, korang tunggu je lah kejap. Kat kampung tu ada kedai runcit 24 jam. Dia orang ada jual minyak kereta. Tempat aku tahulah. Syahir dia potongkan ayat Didi. Lepas tu dia bergegas lari pergi ke kereta. Sekali lagi Syahir ni dia buat kesilapan dekat sini. Cuba fikirkan apa kesilapan dia. Dia terlalu yakin. Padahal kawan dia tu dah bagi signal kita orang. Tapi dia tetap juga yakin dengan apa yang dia buat. Bila dia sampai dekat kawasan kelapa sawit, tiba-tiba je Apan dekat sebelah Syahir ni dia humming. Lagu orang putih. Macam tu dia humming. Lepas tu legalah
sikit rasa hati si Syahir ni, sebab dari tadi lagi dia duduk diam je, duduk sebelah Syahir kan. Ada baiknya dia haming pun, ada juga bunyi. Jadi dia tengok kawan dia tu, masa tu pandangan dia tu menghadap keluar. Sambil-sambil haming tu tengok keluar. Tak adalah Syahir ni rasa macam kawan dia ni sunyi sangat. On the way ke sini tadi, aku buka CD Lenny. Kau macam tahu-tahu aku buka lagu tu kan? Soal Syahir. Apan dia alihkan pandangan dia dan dia tersenyum bila dia tengok ke arah Syahir. Dia kemudiannya memeluk tubuh, buat peluk tubuh macam tu. Bila Syahir ni merasakan semuanya okey, jadi Syahir dia kembalilah memasangkan CD lagu yang dia nyanyi tu, lagu Lenny Kravitz macam tu. Dan dia ikut samalah menyanyi lagu tersebut. Apan dia hanya memandang Syahir sambil dia tersenyum je. Sehinggalah mereka tu sampai ke kedai runcit dekat kampung yang Syahir sebutkan tadi. Duk pandang Syahir, tengok Syahir nyanyi. Syahir dia seorang je yang turun pergi beli minyak. Apan dia stay dalam kereta, tak payahlah turun. Masa sedang menanti pakcik kedai tu isikan minyak dalam botol, Kai hubungi Syahir. Syahir, dah selamat sampai ke kedai belum? Soal si Kai tu. Yes, aku tengah tunggu pakcik ni isi minyak dalam botol. Apan pun ada tu tunggu dalam kereta. Balas Syahir. Apan mana ada? Dia teman Abang Man tunggu kat JT sebab Abang Man tiba-tiba rasa tak sedap hati lah. Terang Kai. Kai, kan Apan ada dalam kereta time kita ramai-ramai mencangkung dekat tepi kereta tadi. Mata Syahir dia memandang ke arah Apan dalam kereta dia. Masa tu Apan dia tengah tersenyum, dia memandang ke arah Syahir. Segeralah Syahir ni dia mengalihkan pandangan dia. Tak, Apan tak ada. Dia dengan Abang Man. Tadi kau dalam kereta kan seorang je. Sebab itulah Didi panggil kau. Dia ingatkan nak temankan kau, tapi kau suruh dia tunggu je. Kata Kai bersungguh tu. Syahir dia tengok balik semula ke arah kereta dia. Apan tak ada. Syahir dia pergi berlari ke arah kereta dia. Lepas tu dia pusing keliling kereta tu. Dia nak tengokkan si Apan tu betul ke tak ada. 2 kali dia pusing. Dia pergi nak carikan si Apan. Apan tak ada. Tak ada. Kai terus dia terbayangkan Apan yang tersenyum. Masa tu kan Syahir ni dia sebutlah Kai macam tu. Lepas tu dia terbayangkan Apan yang tersenyum. Dan masa tu Apan tu pandang Syahir sepanjang perjalanan dia nak pergi ke kedai tu. Serta-merta lah lutut si Syahir ni rasa lembik. Agak kasar jugalah gurauan makhluk ni kali ni. Kata hati dia, kau okey tak ni? Kau okey tak? Boleh tak ni nak drive balik kepada kami ni? Kalau kau takut tak apa, kita orang tunggu je dalam kereta ni sampai cerah. Apan tak bawa phone tu, nanti aku cuba call Abang Man lagi sekali. Kai bersuara dan terus bersuara. InsyaAllah aku cuba. Abang Man pun kalau nak datang, nak naik apa? Takkanlah dia nak jalan kaki kot. Jawab Syahir. Dia terpaksa redah juga tau. Setelah dia bayarkan minyak tu, Syahir dia masuk dalam kereta. Dia menangis sepuas-puas dia atas kekilafan diri dia yang dia sangat-sangat terleka. Bila dia dah puas menangis dan dia puas muhasabah diri dia, Syahir dia istighfar. Astagfirullahaladzim. Dia berzikir. Kemudian dia baca bismillah. Dia mulakan perjalanan dia tu ke tempat kawan-kawan dia tadi. Alhamdulillah, Syahir selamat sampai tanpa ada sebarang gangguan. Kai dia segeralah pergi tuangkan minyak kereta masuk dalam tangki kereta. Kali ni dia pula temankan Syahir ni dalam kereta. Mereka mengikut Syahir sampai ke rumah, menunggu sehingga Syahir masuk dalam rumah, dan kemudian barulah mereka ni meneruskan perjalanan ke restoran mamak. Macam tu lah. Syahir dia dah balik rumah kan, dia bersihkan diri dia. Lepas tu dia buat solat sunat syukur. Sebab dalam keadaan dia alpa macam tu pun Allah masih juga lindungi dia, Alhamdulillah. Dan juga kawan-kawan, rakan-rakan mancing dia tu, kemudian dia pun lelapkan mata dia sebab
nanti dia nak kena drive pergi ke Nilai, nak bawa ibu bapa dia pergi kenduri kan. Alhamdulillah, geng memancing Syahir ni selamat juga membeli bekalan makanan dekat restoran mamak, dan mereka pun kembali semula ke rakit. Ketika sedang mengisi barang dalam kereta selepas solat subuh, perancangannya selepas solat subuh ni mereka nak bertolak lah ke Nilai. Tiba-tiba abah Syahir ni dia datang, lepas tu dia tepukkan belakang Syahir. Agak lewat jugalah dia balik dari solat subuh. Dekat pukul 7 pagi barulah dia sampai ke rumah abah si Syahir ni. Pagi ni biar abah yang drive, Syahir rehat dulu. Lain kali jangan seronok-seronok sangat. Tahu kan, kat dunia ni bukan kita aja yang ada, kata abah Syahir. Terkebir-kebir Syahir ni, dia memandangkan abah dia. Pagi tadi lepas Syahir masuk rumah, ada yang main ketuk-ketuk tingkap bilik abah tau. Marah sungguh dia. Jadi dia ikut Syahir balik. Jelas abah dia tu, jelas dan tanya dia buat macam tu lah. Tapi abah dah hantar dah dia balik dekat empangan tu. Sambung abah si Syahir tu lagi. Subhanallah, nasiblah selepas beli minyak dan sehingga balik malam tu, dia tak munculkan diri lagi di hadapan Syahir. Lega. Pengajaran bagi Syahir, jangan menyombong diri walaupun itu tempat permainan dia. Jangan terlalu berseronok. Ingat, setiap perbuatan tu ada balasannya. Jangan berani sangat, nanti diri akan diduga hebat. Tak semestinya Syahir yang ambil manfaat dari kisah ni, kita juga ambillah manfaat dari kisah ni. Berseronok boleh, tapi biar berpada. Selesai untuk kisah ni. Sekian saja untuk kisah kali ni. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai teladan. Apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Akak ajak pada korang semua, kita bersama, kita buat yang baik-baik je. Yang buruk-buruk kita tinggalkan. Terima kasih korang kerana sudi dengar dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga kerana like, share dan subscribe untuk Cengkih Channel. Siapa-siapa kalau ada kisah-kisah untuk dikongsikan, korang boleh emailkan kepada Cengkih Channel. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye.